note untuk ni tak apa. Alright. Okay, baik. Kita sambung daripada minggu lepas. Okay, minggu ni kita sambung tentang kuasa 2. Kita dah settle tentang kuasa 2. Okay, hari ni kita masuk tentang punca kuasa 2. Okay. So, menentukan punca kuasa 2 suatu nombor tanpa menggunakan alat teknologi. Alat teknologi ni sebenarnya kalkulator lah. Okay. Dia guna ayat teknologi sebab mungkin ada setengah orang dia akan guna selain daripada itu. Okay? Tapi masih lagi bentuk kalkulator juga. Okay? So yang ini sebenarnya kalkulator. Okay? Punca kuasa 2 satu nombor boleh dicari dengan menyatakan nombor tersebut sebagai hasil darab dua nombor positif yang sama. Okay? So contoh dia macam ni. Okay? Contoh dekat situ ada dah kan. Okay, 49. Punca 49. Dekat sini tak ada letak punca sebab kat sini dia kata dah cari punca kuasa 2. Okay, punca kuasa 2 ingat ya. Simbol punca kuasa 2 macam ni. Macam kamu buat bahagi tapi dia ada ekor ni. Okay, so ini adalah simbol punca kuasa 2. So punca kuasa 2 49. 49 ni sama dengan, macam mana dapat 49? 7 darab tu 7. So jawapan dia 7. Okay. Macam 2.25. 2.25 ni sama dengan 1.5 darab 1.5. Okay, so sama dengan jawapan dia 1.5 lah. Okay. So 4/25. 4/25 sebenarnya punca ni, bila 4 kata punca 4/25. Dia bersamaan dengan punca 4 bahagi dengan punca 25. Okay. So maksudnya kena punca kedua-dua lah. Kedua-dua ni akan dipunca lah. So kat sini dia buat terus. Punca 4 tu 2 darab 2. Punca 25 tu 5 darab 5. So bila awak kat sini awak nampak lah dia sama dengan 2/5. Okay. 2/5. Kuasa 2. Maksudnya 2/5 darab 2/5. So dapatlah jawapan dia 2/5. Okay, ini nombor yang kecil. Okay, ini nombor yang kecil. Kalau nombor yang besar, contoh dia kita ambil 169. Okay, contoh kita ambil 169. Dia tanya punca kuasa 2 bagi 169. Okay. So kalau dia kata tanpa menggunakan kalkulator, so awak ada dua cara. Awak boleh guna kalkulator juga. Okey, awak boleh guna kalkulator juga. Okey, awak boleh guna kalkulator juga. Janganlah nanti soalan tu kata tanpa menggunakan kalkulator, punyalah awak baguskan untuk dalam exam, awak tak guna langsung kalkulator. Sebenarnya bila dia sebut tanpa menggunakan kalkulator, awak cuma perlu buat jalan kerja. Awak tak boleh buat terus jawapan. Kalau awak buat terus jawapan, awak tak dapat markah penuh. Okay, awak tak dapat markah penuh. So, bila dia kata tanpa menggunakan kalkulator, awak kena guna kalkulator juga. Okay. Sebab kalau awak tak guna kalkulator, nanti awak punya awak ambil masa yang lama untuk jawab exam nanti. Okay, nama pun boleh guna kalkulator kan. Okay, cuma awak kena tunjuk jalan kerja. So, awak tekan punca. Dekat kalkulator awak ada bentuk punca. Okay, kat kalkulator awak ada bentuk punca tu. Awak tekan punca, terus masukkan nombor. Maksudnya punca 169. So, bila punca 169, awak tekan kalkulator, awak dapat jawapan 13. So, sama dengan, awak buatlah dia punya jalan kerja. Jawapan dia 13 kan? Okay, awak dapat jawapan dia 13. So, jalan kerja dia punca 13 darab 13. Okay, so jawapan dia 13. Tak perlu nak buat yang ini pun tak apa yang ini ni. Kalau dalam ni dia buat yang ini. Okay. So, yang ni saya scan daripada buku rujukan kan. Kalau awak tak nak buat yang ni pun tak apa, tak ada masalah. Okay. Awak terus buat yang begini. Macam dalam buku teks. Okay. Macam dalam buku teks.
Okey. Kalau dalam buku teks, awak perasan di muka surat 53 tu, dia ada satu soalan contoh, soalan contoh 5 tu, punca 441. Punca 441, dia buat pemfakturan perdana di situ. Okey, dia buat gambar rajah pokok kan. So, dia buat sebab mungkin nombor besar. Tapi, dekat dalam exam, awak tak perlu, kalau dia tak minta, awak tak perlu buat. Okey, awak just buat terus macam ni. Maksudnya, awak boleh buat macam, awak just buat punca 441 sama dengan punca 21 darab 21. Okey, punca 21 darab 1. So, jawapan dia sama dengan 21. Okey, boleh tak? Boleh. Boleh. Okey, setakat ni ada soalan tak? Kalau ada Boleh. soalan. Tak ada. Tak ada. Kalau ada Tak ada. soalan. Hai. Okey. So, seterusnya. Okey, menentukan punca kuasa nombor satu nombor dengan menggunakan alat teknologi. Macam biasa ya. Yang contoh yang dia besar ni, ini adalah kalkulator 570 ES. Yang ini 570 MS. Saya tunjuk dua-dua lah. Okey. So, bila ada soalan guna kalkulator, selalunya soalan dia akan bagi yang ini. Sebab boleh tekan kalkulator dan jawapan kamu confirm. Yang maksudnya, confirm jawapan kamu adalah dalam bentuk nombor perpuluhan. So, bila dapat nombor perpuluhan, dia akan suruh awak buat yang ni. Betul kepada 3 tempat perpuluhan. Ataupun betul kepada 2 tempat perpuluhan. Ataupun betul kepada 1 tempat perpuluhan. Ataupun dia suruh kamu cari punca kuasa 2 tu, dia suruh dalam nombor bulat. Okey, nombor bulat. Tak jumpa kalkulator lagi? Yalah, hai, tak apalah. Nanti awak tengok. Okey, nanti awak cari. Nanti awak tengok sendirilah maksudnya. Okey. So, kalau kalkulator 570 MS ni, sekejap. Kita tengok kalkulator. Saya buka kalkulator. Okey, kalau kalkulator 570 MS ni, senang sikit. Sama juga 570 ES pun senang juga. Okey, cuma awak bila nak cari awak apa? Nak cari dia punya, nak tukar kepada nombor pecahan tu, dia jadi nombor pecahan kepada nombor perpuluhan tu, mungkin dia punya cara tekan dia lain lah. Okey, macam kalkulator ES, kalau nombor pecahan nak tukar pada nombor perpuluhan ataupun nombor perpuluhan kepada nombor pecahan, dia kena tekan SD tu. S anak panah S, lepas tu ada anak panah tu D. Tapi kalau kalkulator MS, awak just tekan A, B per C. Okay, so macam ni. Ini tanda ni, punca. Atas punca kuasa 2 tu punca kuasa 3. Nanti kita belajar yang tu pula. Sekarang kita belajar punca kuasa 2 dulu. Okay, so punca kuasa 2 ni, atas punca kuasa 2 ni. So bila awak tengok, awak just ambil punca. Okay, contoh kita buat tadi 144 kan? Sorry. 441. 441. So, awak akan dapat jawapan 21. So, punca untuk 441. So, sebenarnya kalau dia suruh guna kalkulator, memang bentuk punca yang mana bukan nombor kuasa 2 sempurna. 441 kuasa 2 sempurna. Okay? Sebab dia nombor bulat kan. Bila dapat nombor bulat, itu adalah kuasa 2 sempurna. Okay? Maksudnya bukan kuasa 2 sempurna lah. Macam contoh dia, punca 41. So, bila awak tekan kereta, awak dapat 6.403124 yang panjang. That's why dia akan minta awak letak betul kepada berapa tempat perpuluhan. Okey, betul kepada berapa tempat perpuluhan. Contoh di sini, awak tengok di sini. Okey. Punca 72. Bila awak tekan kalkulator, punca 72. Awak akan dapat jawapan. Kalkulator ES dia akan buat 6 punca 2. Awak tekan SD.
Okey, awak tekan SD ni. Bukan F. S. Kat kalkulator kamu S. Ada setengah kalkulator 570 apa saya tak sure. Tapi dia F. Tapi yang awak 57 apa? 570 ES tu. Dia punya button dekat sini. Button dia adalah macam ni. S. D. Ni anak panah. Buruk no anak panah. Cikgu. Ya, ya. Dia punya jawapan perpuluhan dia panjang, cikgu. Ya, jawapan dia 8.48528. Saya ambil takat situ je lah. 8.48528. Betul kan? Tapi kat sini dia kata betul kepada 3 tempat perpuluhan. Kau awak pernah belajar bundarkan sebelum ni. So, daripada titik perpuluhan ni awak kira 1, 2, 3. Maksudnya dia nak setakat ni sahaja. So, 8.485. So, sebelah ni 2. So, 5 ni kita kekalkan. Sebab sebelah dia 2. Jom kita tengok yang ni pula. Punca 125.6. Okey, punca 125.6. So, awak dapat jawapan. Okey, jawapan dia. Mana pen saya? 11.20714. So, dia nak 3. So, 1. 3 ni jangan kira daripada belakang. Jangan daripada depan ni. 3 ni kira daripada titik perpuluhan ke kanan. So, 1, 2, 3. So, setakat sini. So, 11.207. Okey. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okey, kalau nak buat punca 5/9. Okey, kalau nak buat punca 5/9. Kalau kalkulator MS, awak tekan AB per C. Okey? Tak, macam kat contoh sebelah sana. Tak apa, kita buat yang tu dulu. 5/9. Okey, 5/9. Awak dapat, ni semua nombor yang cantik lah. Saya nak tunjuk bundarkan. Tak apa, saya tunjuk je dulu. Yang ni awak dapat 0.7435. Okey, so yang ni pun sama. 1, 2, 3. So setakat ni jawapan dia 0.7435. Okey. Saya nak tengok punca 89 ni. Punca 154.7. Okey. Dah jumpa dah. Punca 154.7 ni. Okey, punca 154.7 ni. Bila awak tekan kalkulator, awak akan dapat jawapan 12.4378. Okey, so yang ini dia nak 2 tempat perpuluhan. So, awak kena kira lah 1, 2 setakat sini. So, bila setakat sini, 3 ni awak tengok 7 ni lebih daripada 5. So, 3 ni kita kena tambah 1. So, jadilah 12.44. Sebab ada ramai sangat budak yang dia punya jawapan salah sebab yang ini. Dia pergi buat jawapan 12.43. Sayanglah walaupun salah. Sayang sebab kita boleh guna kalkulator. Bila kita boleh guna kalkulator, maksudnya at least jawab soalan awak buat yang ni tekan kalkulator saja awak dah dapat 1 markah. Jadi sayang sangat kalau 1 markah awak tu hilang. Boleh faham tak maksud saya ni? Okey. Macam ni, katakanlah dia nak apa? Nak 3 tempat perpuluhan. Maksudnya 12.438. Sebab sebelah 7 ni 8 ni lebih daripada 5. So 7 ni kita tambah 1 dah jadi 8. Okey, awak pernah belajar dah dekat sekolah rendah kan? Untuk bundarkan, betul? Betul. Ingat tak? Okey, so kalau rasa macam alamak lupalah. Okey, kalau lupa buka balik buku sekolah rendah tu, tengok macam mana. Okey. Ini dia tak kata susah, taklah susah sangat. Okey, ini menganggar. Bila menganggar, awak kena assume, awak kena anggap awak tak boleh guna kalkulator. Okey, so bila tak boleh guna kalkulator, nombor dia, okey, yang ini
jalan kerja yang ini tak macam dalam buku teks ya. Awak buka buku teks ya. Buku teks muka surat 55. Okey, buku teks muka surat 55. Tapi saya akan tulis kat sini. So, 2.3 kuasa 2. Bila dia suruh anggarkan 2.3 kuasa 2, bermaksud, okey, 2.3 kuasa 2. Maksudnya, dia antara 1 kuasa 2 dan 2 kuasa 2. Okey? Dan dengan. Okey? Dengan 2 kuasa 2. Antara 1 kuasa 2 dengan 2 kuasa 2. Sebab ini 2.3. So, maksudnya antara 1 dengan 4. So, awak kena tengoklah 2 ni, dia dekat dengan mana? Dia dekat dengan 1 ke? Dia dekat dengan 2? Antara 1 dengan 2 pula. Sorry. Bukan antara 1 dengan 2. Antara 2 dengan 4. It is all. Okay. Dia antara ni. Alamak. Okay, 2 kuasa 2 ni. Okay. Antara 2 kuasa 2 dengan 3 kuasa 2. Okay. Awak ambil nombor bulat yang hampir. Nombor bulat yang hampir dengan nombor tu. So, di antara inilah 2.3. Dia ada di antara 2 nombor ni. Lepas 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Okay. Banding last sekali 3. Okay. So, maksudnya dia di antara 2 kuasa 2, 4. 2.2, 4. Dengan 3.3, 9. 4 dan 9. Okay. So, antara 2 dengan 3 ni, 2.3 lebih dekat dengan yang mana? So, kalau awak tengok, ni 2.3. 3 ni maksudnya kurang daripada 5. Kalau lebih daripada 5 memang dekat dengan 3 lah. Kalau kurang daripada 5 bermaksud dekat dengan 2. So, jawapan dia awak ambil 4. That's why dia buat macam ni. Okay, 2 kuasa 3. Tanda ini sama dengan berombak ni. Sama dengan berombak saya panggil. Okay. Dia tak tulis sama dengan. Sebab 2.3 ni tak sama dengan 2. Tapi dia buat tanda begini. Tanda begini maksud dia menghampiri. Okay, menghampiri. Kita anggap macam tu lah. Maksudnya 2.3 kuasa 2 menghampiri 2 kuasa 2. Okay, ataupun bahasa yang saya selalu guna perkataan menghampiri lah. Paling dekat lah. Okay, menghampiri 2 kuasa 2. Okay, so menghampiri 2/2. Okay, ini sebenarnya sama dengan. Cuma kita tak boleh letak sama dengan sebab 2 ni bukan 2.3. Kita cuma kata 2.3 ni menghampiri 2. Itu sahaja. Okay, so 2/2. Maksudnya 2 kuasa 3 ni dia kita kata kita anggarkan nilai dia 4. Okay, kita anggarkan nilai dia 4. Okay, kita ambil nombor bulat yang terdekat. Okay, contoh lagi. Katakanlah 23. 23 kuasa 2. So, kalau 23 kuasa 2, saya contoh kat sini je ya. Antara 20 kuasa 2 dengan 30 kuasa 2. Okay, so bila awak buat antara 400 dengan 900. Okay, so maksudnya 23 kuasa ni buatlah tanda berombak. Okay, hampir dengan 30 kuasa 2. Okay, ataupun menghampiri. Okay, ataupun menghampiri 900. Okay, guna kaedah dalam buku teks. Okay, tak payah ni. Yang ni just nak tunjuk sahaja. Okay, tunjuk sahaja kamu macam mana cara nak buat. Macam mana nak anggar untuk punca kuasa 2. Dan juga lagi satu punca kuasa 2. Okay, kuasa 2 ni senang lagi. Okay, sebab awak just ambil nombor bulat di antara. Boleh faham ke tak ni? Faham. Adik. Saya nak tanya lagi satu soalan. Cikgu. Ya?
Saya tak faham yang 300 dengan 900 tu kan. Tapi cikgu pilih 900. 300. Oh, saya tulis 300 ke tadi? 400. 400 kan? Saya tulis 900. Lama. Bukan tersalah tu. Jawapan dia 400 bukan 900. Okey. Jawapan dia 400. Okey. Okey. Ambil. Andai kata soalan dia naik perpuluhan untuk kuasa 2. Contoh dia 22.5. Tak nak lah. 2 je lagi kan? 41.7 katakan. 45 lah saya ambil. 45.7 kuasa 2. So 45.7 kuasa 2 ni bila awak buat jalan kerja, dia ada di antara, walaupun ada perpuluhan, awak jangan pandang perpuluhan dia ni pun. Okay, maksudnya ni 45. Okay, maksudnya 45 ni antara 40. Jangan pergi ambil antara 45 dengan 46. Awak tak boleh ambil sebab apa? Awak kena anggap macam ni. Bila awak ambil 45 dengan 46, awak nak kena buat 45 kuasa 2. Awak tak boleh guna kalkulator, maksudnya nak kena buat 45 darab 45. Tak boleh. Sekarang bila buat menganggar kuasa 2 ni, nombor bulat yang awak boleh ambil 1 sampai 10 and then 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Yang itu sahaja. Okey, yang itu sahaja. Awak tak boleh ambil 23 dengan 24. Tak boleh. Maksudnya kalau awak nak ambil, awak terus ambil 20 dengan 30. 30 dengan 40. Okey. Kalau awak boleh ambil yang berturutan yang sah boleh. 1 dengan 3. 4 dengan 5. Sebab yang itu memang ada dalam sifir. Awak hafal. Okey, 9 dengan 10. Itu boleh. Tapi lepas saja 10, awak tak boleh dah yang tu. Okey. Kalau nombor belas-belas, belas-belas boleh lagi. Okey, belas-belas boleh lagi. Tapi kalau main 10, 20, 30, itu jangan. Okey, jangan. Yang itu awak tak boleh buat anggar antara 71 dengan 72. Awak tak boleh buat. Awak terus ambil 70 dengan 80. So, macam ini, 40 dengan 50. Okey, kuasa 2. So, antara 1,600 dengan 2,500. Okey, so yang ini macam mana boleh dapat 1,600, 2,500 ni? Okey, yang ini kan, yang ni awak kena mahirkan diri awak. Okey, so 4 kuasa 2 kita tahu, 4 kuasa 2 16. So 40 darab 40, so 4 darab 4 16, ada 20, so 00. 1,600. So awak buat tanda sama dengan macam ni. Okey, berombak ni. Tengok 45.7 dekat dengan 40 ke dekat dengan 50? 50. 50. So jawapan dia 2,500. Boleh ke tidak? Boleh. Okey, tapi kalau punca kuasa 2, punca kuasa 2 lain sikit. Punca kuasa 2, awak kena Awak kena ingat kuasa 2 sempurna. Okay, punca kuasa 2 suatu nombor boleh dianggai dengan mencari julat punca kuasa 2 nombor itu. Okey. Bila awak tekan kalkulator punca 30, awak akan dapat jawapan dia 5 point something. Maksudnya, ni cara mudah ya saya nak ajar. Bila awak tekan punca 30, awak akan dapat jawapan dia guna kalkulator 5.48. Okey, 5.477. Maksudnya 5.48 lah. Maksudnya, bila awak dapat jawapan macam ni, kita guna cara buku teks ya. Macam ni dia terus buat kan. Bila awak buat macam ni, so awak tahu punca 30 ni dia berada di antara punca. Jawapan awak dapat 5 kan? So awak ambil 5 kuasa 2 dengan 6 kuasa 2. Maksudnya 5 kuasa 2 25. Antara 25 dengan punca 36. Okey, antara punca 25 dengan punca 36. So, antara 5 dengan 6. So, awak tengoklah 30 ni dekat dengan 25 ke dekat dengan 36?
Ini 30. Memang awak nampak, oh ini 30 dengan 36. Tapi kalau awak cari beza, 30 tolak 36, beza dia 6. Tapi kalau 30 tolak 25, beza dia cuma 5 sahaja. So maksudnya dia dekat dengan 25. 25. Okay, so dia dekat dengan 25. So awak terus buat punca 30 menghampiri jawapan dia menghampiri 5. Okay, jawapan untuk punca 30 menghampiri 5. Boleh ke tidak? Boleh. Boleh. Okay. Ni dia pakai kaedah alternatif. Kaedah alternatif ni maksudnya yang kaedah dalam buku teks lah. Okay, ni buku rujukan. Okay. Oleh sebab punca 30 adalah antara punca 25 dengan punca 36. Maka punca 30 adalah antara 5 dengan 6. So kita dapatlah punca 30. Ni 5. Okay. Boleh saya teruskan? Boleh. Okay, saya tak dapat nak buka sangat ya ruang chat. Awak boleh on mic kalau awak nak tanya apa-apa. Okey, seterusnya last. Okey, mendarab 2 punca kuasa 2. Dalam buku teks tak banyak ya, tapi saya nak buat juga, nak tunjuk juga cara dia, nak tunjuk juga dekat kamu sebab nanti kita akan guna lagi untuk benda ni bila awak belajar yang seterusnya. Kalau awak boleh faham konsep dia daripada awal ni, so yang seterusnya pun awak tak ada masalah lah. Okey, dalam buku teks dia ada tunjuk muka surat 56. Okey, buku teks muka surat 56. Tapi sekejap. Okey, buku teks ada tunjuk muka surat 56. Tapi dia tunjuk je lah. Dia cuma kata punca A. Dia cuma bagi ni je. Punca A darab dengan punca A. Punca kuasa 2A darab dengan punca kuasa 2A. Dia akan dapat punca kuasa 2A kuasa 2. Sebab apa kuasa 2? Sebab ini ada 2 kali. Okey, dia didarab dengan diri dia. So kita dapat punca kuasa 2A kuasa 2. Okey, and then lagi satu punca kuasa 2A darab dengan punca kuasa 2B sama dengan punca. Awak boleh buat A darab dengan B. Okey, awak boleh buat A darab dengan B. Okey, dia tunjuk yang itu saja. Tapi saya nak tunjuk juga contoh dia kalau ada dalam soalan macam mana. Okey. So, kalau dua punca yang sama, nilai sama, bila didarab, automatik awak akan dapat balik jawapan untuk nilai tersebut. Maksudnya awak akan dapat jawapan dia 6. Assume ataupun contoh, katakanlah punca 1/3 darab punca 1/3. So, dua-dua ni sama 1/3. So, automatik awak boleh tulis jawapan dia sama dengan 1/3. Okey, 1/3. Okey, sebab bila punca berjumpa dengan kuasa 2, dia akan jadi 1. Okey, punca berjumpa dengan kuasa 2, dia akan jadi 1. Punca kuasa 2 jumpa dengan kuasa 2, maksudnya dia akan jadi 1. Okey, so tak kisahlah nombor dia besar mana pun, katakan punca 0.2 darab punca 0.2. So, awak akan dapat jawapan dia 0.2. Katakan punca negatif 4. Alamak. Saya potongnya. Okey, katakanlah punca negatif 4 darab dengan punca negatif 4. So, awak boleh terus letak jawapan dia negatif 4. Memang tak ada jalan kerja. Okay, cuma ya? Tapi yang ni boleh guna kalkulator kan? Boleh guna kalkulator. Okey, cuma bila naik, dia suruh cari, bila soalan dia kata nilaikan, awak kena tunjuk jalan kerja. Tapi kalau macam yang ni memang tak ada jalan kerja. Cuma contoh yang saya buat dalam nota kamu, memang saya saja buat jalan kerja. Saya buat jalan kerja macam mana? Saya just buat jalan kerja macam ni lah. Kita dah punca 3, darab dengan punca 3.
So sebenarnya punca 3 darab punca 3 maksudnya punca 9. Sebab saya nak tunjuk kata 2 ni boleh didarab. Maksudnya 3 darab 3 9. So punca 9 ni jawapan dia adalah 3. Okey, sebab punca 9 ni kalau kita buat jalan kerja macam yang mula-mula kita belajar tadi, 3 darab dengan 3. So jawapan dia akan dapat balik 3. Okey, dia sebenarnya ambil daripada sini. Awak ingat tak tadi? Kan mula-mula kita masuk belajar bab ni. Dia buat macam ni. Punca 49 sama dengan 7 darab 7. Ataupun punca 81 sama dengan punca 9 darab 9. So yang ni sama kan 9 darab 9. So jawapan dia adalah 9. Okey. Sama juga konsep yang ini. Okey. Katakan punca negatif 7. Okey. Darab dengan punca negatif 7. So sama dengan punca. Okey. Yang ni A darab B. Negatif 7 darab negatif 7. So awak akan dapat sama dengan jawapan dia negatif 7. Boleh faham tak yang punca sama ni dulu? Dia akan dapat balik jawapan tersebut. Okey, dia akan dapat balik jawapan tersebut. Okey. Yang ini. Yang ini yang saya nak tunjuk ni. Yang ini 2/8 darab dengan 2/10 darab dengan 8/10 punca. So bila awak buat, awak akan dapat 2/10. 2 darab 8, 10 darab 10. Awak boleh darab terus. So 2 darab 8, 16. 10 darab 10, 100. So puncakan satu persatu. Punca 16, 4. Punca 100, 10. Boleh tekan kalkulator. Okay, tekan kalkulator. Yang ini memang boleh guna kalkulator. Cuma awak kena tunjuk jalan kerja. Kita ambil soalan yang susah sikit. Okay, kita ambil soalan yang susah sikit. Senang dulu. Nanti kan susah terus dan dipening pula. Katakan punca 49 per dengan 512 darab dengan punca 8. So bila ini sama dengan punca, boleh combine terus. 49 per 512 darab 8. Okey, bila awak tekan kalkulator, 49 per 512 darab 8. Okey. Kalau untuk kalkulator MS, awak tekan AB per C. Okey. Kalau dapat jawapan perpuluhan, awak tekan AB per C. Awak akan dapat jawapan yang ini. Punca 49 per 64. So daripada sini 49 per 64. Awak tekan. Ya? Kenapa saya jumpa 7/8? Dapat 78? 49 per 512 darab 8 dapat 78. 7/8. 49 per 512 darab 8. Awak terus dapat 78 sebab awak tekan kalkulator siap-siap. Awak tekan punca kat depan. Ingat ya, kalau di soalan bila dia kata cari nilai, awak memang kita boleh guna kalkulator tapi awak kena buat step by step dia punya jalan kerja. Okey, kalau awak tak buat step by step jalan kerja, awak akan kehilangan markah. Kadang-kadang ada soalan yang mana kalau awak terus bagi jawapan, awak tak dapat markah langsung. Satu pun tak dapat walaupun jawapan awak betul. So kena ingatlah tu. Ingat dalam kepala. Soalan ni suruh cari nilai ni. Tak ada pula dia kata dengan menggunakan kalkulator. Kalau dengan menggunakan kalkulator awak boleh terus buat jawapan. Okay, so bila bapak macam ni, yang ini, bila daripada sini, punca 49 per 64 ni, baru boleh terus buat jawapan. Awak tekan punca 49 per 64, awak akan dapat jawapan 7/8. Boleh faham ke tak? Cikgu. Tak. Cikgu. Ya. Saya faham.
Untuk kalkulator 570SC, macam mana nak tukarkan daripada perpuluhan ke pecahan? Ada AB per C tak? Ada. Awak tekan AB per C tu. Saya tekan tak jadi apa-apa pun. Tekan tak jadi apa-apa? Ha. Okey. Perpuluhan awak dapat berapa? 0 point? Sekejap. Kosong point berapa? Ataupun awak boleh buat, awak guna Saya dapat 2.47487. salah juga tu. Salah juga tu. Awak tekan punca siap-siap ke? Jangan tekan punca siap-siap lagi. Awak tekan yang dalam ni dulu. 49 per 512 darab dengan 8. Okey, 49 and then tekan AB per C and then tekan 512 and then darab 8. And then awak akan dapat 49 per 64. Okey, barulah awak buat, awak tekan punca and then tekan sama dengan. Sebab nanti kat calculator tu dia akan letak punca answers. Okey, punca answers maksudnya answers yang awak dapat tadilah. Awak akan dapat jawapan 7/8. Okey. Boleh saya teruskan? Boleh. Sama juga kalau naik soalan yang susah sikit lah. Maksudnya katakanlah punca. Contoh ya. Kalau soalan ni berulang kat dalam latihan kamu, kira rezeki kamu lah. Kalau punca. Okey. Punca 243 per 1125. Lama. Punca tak cukup panjang pula. Okey. Darab dengan punca 5/3. So, sama dengan yang ni awak buat jalan kerja. Buat je jalan kerja dia. Nampak nombor besar. Tapi awak buat jalan kerja dia dulu. 243 darab 5 per dengan 1125 darab 3. Lepas tu awak tekanlah kalkulator. Okey. 243 darab 5. Saya pun tekan kalkulator sama ni. 243 darab 5 bahagi dengan 1125 darab dengan 3. So awak akan dapat jawapan 81 per 25. Cikgu. Ya? Ni jangan tekan punca kalau nak kalkulator. Tak payah tekan lagi punca. Awak buat dulu yang dalam punca ni. Sebab dalam punca ni pun belum lagi dalam bentuk nombor tunggal. Maksud nombor tunggal saya sama ada dalam bentuk pecahan atau bentuk pecahan lah, maksudnya di pecahan. Dia tak ada, ni masih lagi ada operasi darab. Awak kena make sure dalam punca ni apa-apa operasi dah tak ada. Tak ada operasi darab, tak ada operasi bahagi pun tak ada. Settlekan yang ni dulu baru awak boleh buat punca. Awak tak ada tekan punca siap-siap. Nanti awak takut jawapan awak kehilangan markah. Boleh faham tak? Boleh, faham. Okey, so bila awak tekan 243 darab 5 bahagi 1125 darab 3, awak akan dapat 81/25. Yang ni tekan kalkulator. Okey, tekan je kalkulator. Punca 81/25. Okey, so punca 81/25, awak akan dapat 9/5. Yang ni saya nak beritahu. Okey. 9/5 ini adalah pecahan tawar wajar. Walaupun dekat sini, cikgu kat sini dia bagi pecahan tak wajar. Ya, ini soalan. Tapi bila dia suruh nilaikan, awak kena make sure bila awak nilaikan, jawapan terakhir awak mestilah dalam bentuk nombor bercampur ataupun nombor bentuk perpuluhan terus. Okey, ataupun dalam bentuk perpuluhan terus. Okey, so 9/5 ni awak tukarlah. Maksudnya 9/5 bila awak tukar, dia akan jadi 1/4/5. Okey, 1/4/5. Okey, boleh? Boleh. Tak, alamak, lagi 10 minit. Okey, saya teruskan. Nanti ada kelas lain ni. Ini soalan yang melibatkan kuasa 2 sempurna. Soalan yang melibatkan kuasa 2, saya pandai-pandai saya tambah kuasa 2 sempurna ya.
Soalan yang melibatkan kuasa 2 selalunya adalah soalan luas segi 4 sama. Sebab apa? Sebab segi 4 sama mempunyai sisi yang sama sisi yang memanjang. Okey. So kalau sini A, sini pun A. Bermaksud luas dia A darab dengan A. So A kuasa 2, A kuasa 2. Okey, selalunya melibatkan luas segi 4 sama. Kalau ada pun dia bagi soalan kubus. Okey, soalan kubus pun ada juga dalam bentuk soalan kuasa 2. Tapi walaupun dia naik soalan kubus, dia masih lagi soalan dia akan suruh kamu cari luas. Okey. Sebab apa dia bagi kubus? Sebab semua sisi dekat dalam kubus adalah sama panjang. Okey, so kalau dia suruh cari luas satu permukaan kubus, so awak just ambil sisi tu didarab dengan sisi yang sama lah. Maksudnya kalau katakan sisi dia 4. Maksudnya 4 darab dengan 4, jadi 16. Okey, maksudnya luas dia 16. Tengoklah kalau sentimeter lah. Kalau meter. Okey, so tengok ni. Sebuah lantai bilik berbentuk segi 4 tepat. Jangan tanya, cikgu ni segi 4 tepat. Tengoklah dulu soalan dia. Okey, segi 4 tepat yang berukuran 6 meter darab 2.1 meter. Perlu ditutup dengan jubin segi 4 sama. Okey, segi 4 sama dengan sisi 0.2 meter. Okey, so awak kira dia kata berapa bilangan jubin yang diperlukan. So awak kira dulu luas bilik. Okey, luas lantai bilik. Okey, luas lantai bilik. Awak kira dulu luas lantai bilik. Okey. Luas lantai bilik. Alamak. So, luas lantai bilik sama dengan ni dah bagi dah. 6 darab dengan 2.1. 6 darab 2.1 dapat berapa? Saya pun boleh. 12.6. Okey, terima kasih dah tekan kalkulator untuk saya. 12.6 meter persegi. Sebab dalam meter kan. Dah dapat luas bilik. Baru awak cari luas jubin. So, luas jubin 0.2 darab 0.2. Okey, dapat berapa ni? Dapat 6. 0.2 kuasa 2 lah. 0.2 kuasa 2 berapa? 0.04 meter persegi. So dah dapat yang ini, barulah awak boleh cari bilangan jubin. Okey. Macam mana nak cari bilangan jubin? Ni lantai bilik. Okey, 6 darab 2.1. And then lantai bilik tu nak diletak jubin yang mana panjang dia 0.2 darab 0.2. So macam mana kita nak tahu? Kita bahagi. Okey, maksudnya 12.6 bahagilah dengan 0.04. Okey. So sama dengan berapa? 315. 12.6 bagi 0.04. 315. 300. Darab. 300. Bahagi je tu. Macam pelik je. 12.6 bahagi 0.04. Ya? 12.6 meter bahagi 0.2. Tak. Tak bagi 0.2. Tak boleh bagi 0.2 sebab kita awak kena ambil luas bilik bahagi dengan luas satu jubin sebab kita nak tahu bilik tu memerlukan berapa jubin. Okey, so awak 315. So maksudnya itulah jawapan dia 315 jubin. Okey, itulah jawapan dia 315 jubin. Okey, so maksudnya jubin dia, janganlah awak rasa macam salah ni banyak sangat. Tak mustahil lah jubin kan tile yang pasang dekat rumah kamu tu kan. Lagi besar rumah 3.15 pula.
Okey. Maksudnya 315 keping. Okey, 315 keping. Itulah jawapan dia. Okey. Apa kalau soalan yang macam suruh cari bilangan ni, awak kena maksudnya awak kena ambil yang besar bahagi yang kecil. Tengok soalan dia masuk soalan bentuk macam mana. Okey, seterusnya suatu muka dinding yang bentuk segi empat sama mempunyai panjang sisi 625 meter. Di bahagian tengah muka dinding itu terdapat sekeping poster yang berbentuk segi empat sama dengan panjang 1.2 meter. Muka depan yang tidak ditutupi oleh poster itu telah dicat. Hitung luas muka dinding yang dicat. Okey. Maksudnya satu muka dinding. Muka dinding tu maksudnya dinding kamu lah. Okey, dinding. Okey, ini dinding. Okey, bentuk segi empat sama. Panjang dia 6.5. Maksudnya lebar dia apa? 6.5 Pak. 6.25. Sebab dia segi empat sama. Maksudnya sama Pak. Sisi dia sama panjang. And then tengah-tengah dinding tu dia letak poster. Macam kat rumah kamu ada letak cermin. Okay, letak poster. Poster ni pun bentuk segi empat sama dengan panjang 1.2. Maksudnya 1.2. Okay. Yang tak ditutupi poster ni, dia cat. Maksudnya yang saya lorek ni adalah kawasan yang dicat. Dia suruh cari luas muka dinding yang tak dicat. Maksudnya awak kena cari luas yang besar. Maksudnya luas dinding. Tolaklah dengan luas poster. Okey, tolak dengan luas poster. Dapatlah luas yang kawasan yang dicat. So, awak carilah satu-satu. Luas dinding. Luas dinding sama dengan 6.25 darab 6.25. So, 6.25 kuasa 2. Dapat apa jawapan? Itu jawapan 39.625. Semua bagi jawapan 39.06. Kita ambil 2 tempat perburuhan. 36.06 meter persegi. And then cari pula luas poster. So luas poster sama dengan 1.2 darab 1.2. 1.44. Okey, bagus. Okey, 1.44. So 1.44 meter persegi. Baru boleh cari luas muka dinding yang dicat. Okey. So sama dengan ambil yang besar 39.06 tolaklah 1.44. So dapat jawapan berapa? 37.62. Okey, tolak 1.44. 39. 37.62. 37.62. Oh, okey. Betul. Saya pergi buat bahagi pula, patutlah pun tak dapat. 37.62. So jawapan dia 37.62 cm persegi. Meter persegi. Meter, sorry. Bagus kamu. Okey, meter persegi. Okey, jawapan dia yang itu. Boleh? Boleh. Tak? Okey, habis. Okey, itu saja. Ya? Kalau dalam peperiksaan ke apa, boleh ke lukis macam tu? Macam segi Lukis maksudnya nak tunjuk kata kamu buat macam tu. Boleh, tak ada masalah. Itu maksudnya itu cara untuk kamu faham macam mana kamu nak buat kamu punya apa? Kamu nak buat